Baik, sayang anak babu babah, fakta dan kesalahfahaman tentang autisma. Kita ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Daniel Azizi bin Haji Mahadi, merupakan psikologis klinikal. Assalamualaikum Tuan. Salam. Apa khabar? Sihat ya? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Gembira rasanya hari ini sekali lagi kita dapat bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Daniel dalam segmen Sayang Anak Babu Babah ya. Jadi ramai pagi sekali lagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan untuk bersama dengan kami berdua pagi ini, Mahirah ya. Betul. Begitu Ya. juga penonton-penonton kita di rumah yang menyaksikan satu tajuk yang menarik untuk kita ni kupas dan dalami berkenaan dengan fakta dan kesalahfahaman tentang autisme ni, Mahirah. Ya, betul Wali. Jadi kalau kita bercerita sedikit ya berkenaan dengan autisme ni ya sebenarnya yang sering diperkatakan dalam masyarakat ya. Namun mungkin masih lagi ramai yang kurang faham dan juga memahami maksud sebenar keadaan ini. Jadi alhamdulillah kita hadirkan tetamu kita ni iaitu psikologis klinikal Tuan Haji Muhammad Daniel, mungkin dapat berkongsi sedikit apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan autisme ini. Silakan Tuan. Terima kasih ya. Jadinya autisma ataupun dalam bahasa Inggerisnya Autism Spectrum Disorder adalah satu keadaan di mana perkembangan otak seseorang individu itu khususnya daripada cara mereka memahami emosi orang lain, daripada cara mereka bersosial bersama orang lain itu, cara perkembangan otak mereka di arah part itulah ia adalah berlainan lah. Jadinya sebab tempat perkembangan otak itu berlainan, jadi ia mempengaruhi cara mereka bertutur, Ya, betul, cara betul, mereka betul. bersosial, berinteraksi. Bukan itu saja, cara mereka melihatkan tingkah laku mereka pun berlainan juga. Minat-minat dorang sama cara dorang memahami dunia dorang lah. Itu memang berlainan. Jadi itu antara ini kita ni makna yang dapat kita perhatikan ya, iaitu berkenaan dengan autisme ini. Ini cara berkomunikasi Betul ya. sekali, kelainan ini mempengaruhi cara mereka berinteraksi, Ya. cara mereka berkomunikasi, tingkah laku dan juga minat masing-masing dan juga cara mereka memahami Betul, betul. dunia Ya. mereka ya. Jadi suka juga sebenarnya untuk kita paparkan sedikit penerangannya berkenaan dengan apa itu autisme ini, slides yang telah pun disediakan oleh Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Daniel ya. Ya, Jadi pada dasarnya mempengaruhi 4 aspek ini saja ataupun ada aspek-aspek lain lagi? Memang ada aspek-aspek yang lain lagi, Tapi yang major, kebanyakannya inilah yang kita dapat nampak. Jadi cara mereka berkomunikasi itu lain kali ya. Cara berinteraksi, memahami mereka Dunia mereka mereka, dan juga tingkah laku dan juga minat. Okey. Baik. Untuk seterusnya lagi ni ingin kita ni bertanyakan ni, apa ciri-ciri utama mereka yang autisme ini? Okey. Jadi sebenarnya kalau Ketani pernah berjumpalah individu yang mempunyai autisme, kita ni akan nampak kelakuan dorang semua tu memang berlainan lah. Okey. Akan tetapi kalau Ketani melihat secara amnya, ciri-ciri autisme tu Ketani boleh pecahkan kepada dua. Mula-mulanya Ketani mahu melihat cara mereka berkomunikasi, dan keduanya Ketani mahu melihat kelakuan dorang itu. So walaupun kalau masa saya membuat klinik, masa saya membuat penilaian kepada kanak-kanak ataupun orang dewasa, memang dua kategori ini saya akan cuba lihat sebanyak mungkin. So daripada segi komunikasi, kebanyakan ibu bapa kalau berjumpa dengan pihak psikologis atau pihak doktor, dorang akan beritahu, oh anak kau ni lambat bercakap. Itu salah satu aspek daripada komunikasi, cara mereka bertutur. Jadinya mungkin masa umur orang 5-6 tahun tapi masih menggunakan kosakata yang sikit ataupun orang pakai phrases saja, ataupun kadang-kadang ada yang belum bercakap. So that is one part lah. Bukan itu saja, kadang-kadang mereka ada percakapan tapi cara mereka menggunakan percakapan itu macam indah authentic lah.
kata kita ni. So kadang-kadang orang ambil saja kopi daripada filem yang orang lihat, daripada YouTube yang orang lihat, orang akan gunakan dalam bersosial tapi indangam dengan konteks yang diberikan itu. So salah satu daripada segi pertuturan. Pada hakikatnya kanak-kanak ni boleh bertutur usia berapa kan? Sepatutnya kalau dalam masa umur 1 tahun, 2 tahun mereka sudah ada sikit sudah orang pandai meminta macam mama mau makan. Mama saya mau makan. Itu sudah kira satu atau kira satu yang ayat panjang yang penuh sudah. Tapi kadang-kadang mereka akan cakap makan, mau makan. Jadi dalam umur dalam 1 kan masuk 2 tahun itulah yang kita ni expect lah. Tapi tapi untuk kanak-kanak yang ada autisma, daripada segi satu salah macam saya katakan tadi, pertuturan itu satu saja area untuk cara kita ni berkomunikasi. Kalau kita ni bayangkan kalau kita ni ada suara, macam mana kita ni berkomunikasi, kita ni akan gunakan kelakuan. Jadi walaupun kanak-kanak itu lambat ada pertuturan, ini yang kami benar-benar mahu lihat semasa penilaian. Macam mana ia akan memanggil mamanya. Macam mana kalau kita ni panggil namanya, ia dapat responkah indah. Kalau masa bermain itu, kalau ia minta tolong, macam mana ia minta tolong. Cara ia minta tolong itu panuhkah, ia bagi, ia lihatkan apa yang ia mahu, ataupun kadang-kadang ditunjuknya saja tapi indah buat apa-apa. So dua area ni komunikasi yang kita ni mahu lihat. Pasal ibu bapa sebenarnya akan melihat cara diorang bercakap sahaja, tapi bukan siapa pasal ada kanak-kanak yang ada percakapan tapi diorang indah pandai gunakan sebab ada cara berinteraksi. Jadi cara interaksi ni yang penting lah juga. Berinteraksi itu maksudnya bukan dari segi bersuara sahaja. Bukan bersuara sahaja. So maksudnya skinship, sign language, body language. Kita ni tunjuk, kita ni tarik tangan. Benda ni pun kita ni masih gunakan kan masa kita ni berkomunikasi. Jadi apa yang menentukan autisme dengan tidak autisme menurut interaksi ini? Jadinya kalau lah so salah satu yang kita ni selalu dengar, ibu bapa akan cakap kalau anak dorang itu kena suspek dengan autisme, dorang akan cakap, oh anakku kalau kena panggil dia melayan. Ia macam dalam dunianya seorang saja. Inilah yang akan melihatkan cara dorang berinteraksi itu mungkin lebih rendah daripada kanak-kanak Tapi lain. Betul. Selalunya memang ada. Selalunya betul. Sebab ibu bapa akan tahu kan kalau anak dorang dah melayan. Bukan itu saja. Kadang-kadang kalau dorang lapar, kalau pampers penuh, ataupun kalau dorang dalam dunia dorang seorang, dorang mungkin indah akan pandai bagi tahu ibu bapa. Jadi ibu bapa terpaksa lihat, cari balik-balik apa benda yang membuatkan anak dorang kusut. Jadi perlu mengenali dan juga melepaskan terlebih dahulu. Kan? Tapi ani kalau masa kanak-kanak itu, masa dorang bayi, masa umur 1 tahun, 2 tahun, mungkin masih kita dapat. Tapi sudah umur 3, 4 tahun, ibu bapa sendiri akan rasa ingau lah. Jadi itu baru daripada segi komunikasi. Kita ni mahu melihat cara tingkah laku juga. So kalau cara dorang bermain, dorang bermain itu, dorang ada bermain dengan imajinasi atau indah. Sebab kadang-kadang kalau kita ni lihat kan, pinggan makan itu kita nilai sebagai pinggan makan, dapatkah ia main benda itu dengan lain? Ia jadikan steering wheel kah? Ia jadikan itu kah? So benda ini walaupun bagi ibu bapa kita ni melihat macam payah je tu kalau bermain imajinasi atau tapi sebenarnya itu ia cara dorang belajar lah. Kita ni mau lihat macam mana dorang gunakan alat-alat permainan itu. Kalau dorang banyaknya susun-susun ataupun kalau dorang bermain itu cara dorang bermain itu satu saja, indah boleh diubah. Ataupun ada ciri-cirinya lah. Petanda autisme juga. Sama atau kalau dorang ada kadang-kadang dorang ni ada sensori juga. Dorang punya cara dorang merasa diri dorang itu mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi kadang-kadang dorang ada tinting-tinting, kiap-kiap tangan. So kalau dorang ada komunikasi dan kelakuan macam ni dua-dua, itu memang masa kami akan suspek untuk autisme lah. Kalau permainan imajinasi yang biasa-biasa tu macam sebagai contoh main kereta-kereta, main ibu ayah. Ya, betul. Permainan-permainan biasa tu memang wajarlah untuk kanak-kanak kita ni berimajinasi. Sebab kalau kita ni fikirkan kan, bermainan ni ada dua. Kita ni boleh bermain seorang atau kita ni boleh bermain sama orang lain. Jadi kanak-kanak yang ada autisme selalunya dorang akan lebih cenderung kepada bermain seorang. Bermain sendiri. Sebab kadang-kadang kalau kita ni sudah habis main benda tu, kita ni mau lihatkan ibu bapa, kita ni mau show off pada dorang apa benda yang kita
katanya dapat buat. So Okey, daripada sana faham. katanya ada bermain sama orang lain. Imajinasi mereka macam mana mereka yang autisma ini? Selalunya lah kajian memang akan menunjukkannya imajinasi dorang semasa kecil mungkin akan perkembangan imajinasi itu mungkin lambat, bukan tidak ada tapi mungkin lambat. Jadi kadang-kadang kalau katanya masa katanya damit dulu katanya akan tukar sofa ni jadi spaceship Jadi ke apa. titian, ada buaya di bawah. Ada kan? Okey. Tapi mungkin imajinasi cara dorang bermain benda itu mungkin lebih lambat. Jadi mungkin dorang akan Jadi buat mereka ni benda kurang itu. imajinasi lah ya. Sedikitlah ada. Sedikit sahaja. Jadi itulah antara beberapa ciri-ciri autisme yang dapat kita kongsikan. Tapi kalau diperhatikan ya, memang ada terdapat juga ya beberapa kesalahfahaman tentang autisme ini. Jadi mungkin Tuan boleh menjelaskan lebih lanjut apa antara bentuk kesalahfahaman yang sering berlaku mengenai autisme ini, Tuan? Okay. Mungkin hari ini saya akan kongsikan dalam 3-4 kesalahfahaman lah. Mungkin bis kita pun cuba bagi tahulah kalau kita pernah mendengar sebelum mana tu ya. Okay, jadi yang pertamanya individu yang ada autisme ni selalunya kena fikir Indah mau bergaul ataupun Indah merasa emosi. Pasal kalau dorang bermain, dorang suka seorang, ataupun kadang-kadang kalau dorang bermain itu mungkin usulnya macam kasar, ataupun mungkin dalam function keluarga, padahal function keluarga tu ia sedih, tapi dorang ketawa-ketawa. So kebanyakan orang masa melihat kelakuan macam ni, dorang akan beri makna lah kepada kelakuan itu. Jadi dorang akan rasa anak aku ni dah suka bermain sama orang. Dorang ni mau bersorangan sih, dah mau bergaul. Sebenarnya individu yang ada autisme masih mahu bergaul. Betul. Tapinya skill cara dorang untuk bergaul itu mungkin berlainan bersama kanak-kanak yang lain. Jadi saya tak usulnya untuk ketani, kalau ketani Indah memahami cara pergaulan dorang itu, bagi ketani dorang itu tidak pandai bergaul lah. Tapi dorang ada cara pergaulan dorang sendiri. Ya, betul. Bukan saja tu, memang merasa emosi ni pun dorang ada juga sebenarnya. Dorang masih ada rasa gembira, sedih, beruri, kemurungan, semuanya dorang masih ada merasa. Betul. Tapi mungkin disebabkan pertuturan yang lambat kah, ataupun yang limited, mereka tidak dapat mengekspreskan emosi ini. Kita selalunya kalau kita yang dapat ekspreskan emosi, kita akan melihatkan daripada kelakuan. Di sana usulnya macam tantrum lah. Di sana ada ia punya ketanya akan lihat, tapi pasal kita yang dah tahu apa yang berlaku di dalam mendorang itu, pasal emosi kah, kita sebabnya kita ni selalu akan label dorang selalu tantrum. Jadi ada pentingnya untuk kita ni fahami macam mana dorang bergaul, macam mana dorang mengekspreskan emosi. Anak-anak autisme ini akan mudah bergaul di kalangan anak-anak autisme yang lain ataupun kanak-kanak biasa kalau menurut Tuan Daniel sendiri? Selalunya dalam kajian akan menunjukkan, jadi ada perkataan ini yang dipanggil double empathy problem. Jadi apa yang double empathy problem ini katakan adalah kanak-kanak autisme dan kanak-kanak autisme yang lain mungkin mereka tidak faham 100% tapi lebih senang memahami dunia mereka. Sebab mengapa experience dorang, cara dorang membesar selalunya memang akan sama kan. Jadi dorang akan faham pengalaman kanak-kanak autisme yang lain kalau diri sendiri ada autisme. Sama juga ketani kan, pasal dorang ketani Indah pernah merasa apa rasa macam ada autisme ni, ketani mungkin dah akan faham apa yang dorang Jadi alami. betul lah ya, autisme antara autisme yang lain akan lebih mudah bergaul lah ya. Mudah bergaul. Ya, jadi untuk selanjutnya barangkali kalau tadi kita telah mengetahui mereka ni tidak mau bergaul dan juga tak merasa emosi. Jadi untuk selanjutnya. Jadi yang nombor 2, ada ibu bapa yang sesudah anak mereka diberikan diagnosis dengan autisme, mereka akan merasa yang autisme ni adalah disebabkan oleh kecuaian mereka sendiri ataupun mereka tidak cukup memberikan kasih sayang. Jadi memang benda ini tidak benarlah. Siapa nak sayangkan anak? Kan sebanyak mungkin dalam 99% katanya memang akan sayangkan anak katanya tu. Jadinya memang tidak ada satu faktor lah yang sebenarnya mengapa autisme ini berlaku. Memang ada faktor biologi, jadi cara perkembangan otak, kadang-kadang ada daripada segi genetik, tapi ada juga daripada segi faktor sosial sikit-sikit lah. Tapinya
tidak ada satu faktor dalam kajian yang menunjukkan anik yang menyebabkan autisme. Ibu bapa punca autisme. Tidak ada lah. Tidak ada. Tidaklah sebenarnya. Akan tetapi kalaulah ketani tidak cukup memberikan meluangkan masa dengan mereka, ketani tidak cuba memahami mereka, semua kanak-kanak pun ada autisme ataupun yang tiada autisme memang akan memburukkan keadaan perkembangan mereka. Saya setuju dengan perkara tersebut. betul, Walaupun anak atau indah autisme, kalau kurang kasih sayang daripada para ibu bapa, autisme, indah autisme, anak tersebut pasti akan merasakan keseorangan ya dan juga terbiar. Jadi tidak betul lah ya autisme ini disebabkan oleh kecuaian ibu bapa ataupun kasih sayang yang tidak mencukupi. Ini sudah tentunya adalah takdir dan juga ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi jangan pernah mempersalahkan diri sendiri ni Mahirah. Betul ya. sekali. Jadi memang setiap ibu bapa tu dikurniakan dengan anak ya dalam bertuah, tidak kiralah bagaimana keadaan anak tersebut. Jadi untuk kesalahfahaman yang berikutnya pula. Yang berikutnya kita ni selalu berfikir yang semua individu yang ada autisme ini mempunyai masalah pembelajaran dan memerlukan pendidikan khas. Okey, jadi kalau anak itu kena bagi diagnosis dengan autisme, kita selalu fikir mesti masuk kelas khas. Tapi sebenarnya autisme tidak sama dengan masalah pembelajaran. Dalam 60% kanak-kanak yang ada autisme selalunya tidak memerlukan kelas khas. Mereka tidak memerlukan silibus yang lain, mereka tidak memerlukan akademik khas yang lain. Apa yang mereka perlukan adalah sokongan daripada segi sosial. Jadi kalau mereka ada kena bagi group work, jadi cikgu ataupun learning assistant perlu mengajar dorang macam mana untuk membuat kerja itu sama kanak-kanak ataupun rakan-rakan yang lain. Jadi daripada sokongan itulah. Memang ada pula dalam 40% yang memerlukan kelas khas, tapi selalunya daripada kalau ketani mahu melihat 60% masih akan dapat mengikut silibus yang biasa. Alhamdulillah. Jadi memang tidak heranlah pada ketika ini kalau kita melihat yang anak-anak istimewa ini, mereka disatukan dalam kelas yang samalah ya, membuat pembelajaran yang sama. Jadi kalau untuk berikutnya bagaimana pula kesalahfahaman yang jadi yang last sekali adalah diagnosis autisme ini ia adalah sementara dan akan hilang. Okey, jadi sebab macam saya bagi tahu tadi, kalau kita ni sudah membagi intervensi yang awal, ciri-ciri autisme tu ia akan nampak. Betul. Sebab ia lebih daripada segi berkomunikasi dan berinteraksi. Okay. Akan tetapi, kalau kita ni fikirkan, masa kita ni berinteraksi masa kita ni 10 tahun, sama masa kita ni berinteraksi masa kita ni 20 tahun, cara kita ni bersosial itu ia akan menjadi lebih kompleks. Kan? Jadi sebab ia menjadi lebih kompleks, kadang-kadang ada yang masih perlukan pertolongan dan sokongan untuk memahami cara bersosial sama orang lain di umur itu. Jadi ciri-ciri autisme itu akan keluar baliklah. Jadi bukan saja kalau kita ni dah nampak, bukan maksudnya benda itu tidak ada. Kesusahan ataupun cabaran yang mereka alami itu sebenarnya masih adalah. Sebab itu diagnosis autisme itu ya memang sepanjang hayat. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk kesalahfahaman yang telah pun dikongsikan tersebut, jadi apakah mungkin yang boleh dilakukan oleh para ibu bapa khususnya ataupun mungkin penonton yang menyaksikan pada ketika ini jika sekiranya mereka ada rasa ingau ataupun urinya kita ni ya, jika anak mereka mempunyai autisme? Okey, jadi ada 4 benda yang kita boleh lakukan. Mula-mula sekali memang kita akan pantaulah apa yang perkembangan anak kita ni tu. Okey, mula-mula kita pantau kalaulah ada beberapa ciri-ciri yang kita nampak, kalau kita rasa was-was, cuba membuat penilaian awal. Memang dalam Kementerian Kesihatan memang ada periodic review kan masa sudah melahirkan anak tu, boleh bagi tahu dengan doktor ataupun boleh berjumpa dengan pihak psikologis di government kah, di private kah, untuk mencuba supaya orang melihat kalau ciri-ciri itu betulkah ia autisme ataupun mungkin disebabkan benda-benda lain. Okey, kalaulah memang ada orang sudah kena cas ataupun suspek dengan autisme itu, barulah kita ni dapat memberikan mereka bantuan yang berpatutanlah, yang memang ngam dengan dorang. Dan last sekali sebagai ibu bapa ataupun ahli keluarga, kita ni perlu mempelajari macam mana dorang berkomunikasi, macam mana dorang bersosial, kelainan dorang itu, supaya kita ni dapat memberikan dorang kehidupan yang lebih senang dan lebih ceria untuk dorang berkembanglah.
Jadi ada bantuan-bantuan yang boleh diberikan kepada mereka? Memang ada intervensi ataupun terapi-terapinya lah. Jadi untuk ibu bapa perlu memikirkan apa yang mereka mahu anak diorang itu mempelajari. Jadi kalau mereka mahu daripada segi pertuturan ataupun daripada segi berinteraksi, memang ada daripada segi speech therapy kah. Kalau mereka mahu lebih daripada cara bermain, duduk untuk mengikut kelas, mungkin ada occupational therapy. Kalau untuk regulate emosi, memang boleh berjumpa dengan pihak psikologis lah. Jadi memang ada cara-caranya tersebut. Tapi ramai juga ya autisme yang berjaya dalam hidup mereka. Sebab memang ada individu yang ada autisme, mereka dapat masuk universiti, mereka masih dapat mempelajari ke tingkat PhD apa semua. Tapi untuk mereka mencapai itu, memang intervensi awal masa mereka kanak-kanak itu yang paling penting lah. Betul-betul. Baik. Yang ingin kita tanyakan satu lagi ni, kalau boleh lah ya. Ini mengenai dengan kesalahfahaman ini ya. Anak-anak autisme ini geniusnya. Ataupun IQ mereka tinggi. Ada pernah mendengar? Pernah memang mendengar lah. Okey. Jadi kalau kita ni melihat daripada si kelakuan mereka memang akan melihatkan kelakuan yang memang bagi kita ni macam dahsyat lah. Pada contohnya Fokus mereka terlalu tinggi. Kan, sebab memang macam ada yang saya pernah jumpa kanak-kanak 3-4 tahun, mereka sudah mengenal semua dinosaur, nama-nama dinosaur, apa jadi pada dinosaur itu memang mereka kenal. Tapi pada dalam umur 4-5 tahun macam itu. Jadi kalau bagi kita ni yang orang biasa ni, kita yang melihat macam pandailah tapi kalau kita ni imagine kalau kita ni luangkan masa 8 jam, 16 jam sehari membuat benda itu sahaja tiap hari, ketani pun akan jadi mahirlah. Itu lebih pada kemahiran. Baik. Alhamdulillah terjawab sudah persoalan kita ini Mahir. Ya. Alhamdulillah. Baik. Kita sebenarnya kesentukan masa. Ribuan terima kasih. Ada peluang kita ni bersama lagi nanti.